Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Andik Rahan Aryani binti Rosli dari Unit PPI SMP Bahasa Melayu 1 Ambilan Jun 2021. Saya akan membentangkan hasil pentaksiran berterusan subjek GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital tugasan 2 iaitu penghasilan projek iaitu membuat satu laman sesawang pembelajaran peribadi PLE Personal Learning Environment dengan mengaplikasikan kemahiran teknologi digital saya. Saya telah memilih komunikasi digital sebagai tema yang amat bersesuaian dengan laman sesawang pembelajaran peribadi saya. Baiklah, matlamat tugasan projek ini disediakan adalah untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital yang telah diajarkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran subjek asas pembelajaran digital. Bukan itu sahaja, pengenalan kepada penciptaan laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE ini juga dapat membantu saya belajar cara mengumpulkan bahan dan informasi daripada pelbagai sumber digital seperti bahan internet, video, visual dan infografik yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan yang dipilih serta bertemakan komunikasi digital. Justeru, sudah semestinya laman sesawang yang telah saya cipta ini diharapkan dapat memberi manfaat kemahiran teknologi kepada pengguna lain, amnya malah dapat mencapai matlamat dalam memberikan kesedaran kepada warganet terhadap isu yang dibangkitkan. Baiklah, seterusnya dalam pelan pembelajaran yang telah saya sediakan ini adalah bertemakan komunikasi digital. Jadi visi komunikasi digital ialah masyarakat terhubung, berinformasi, kreatif dan berbudaya digital, manakala misi komunikasi digital ialah memperkasa jaringan dan infrastruktur telekomunikasi digital dan komunikasi sosial serta memacu pertumbuhan ekonomi digital dan mengukuhkan masyarakat bermaklumat, terhubung dan berdaya maju menerusi penerangan, penyiaran dan informasi yang berkualiti, berkesan dan berintegriti. Jadi secara dasarnya, konsep komunikasi digital merupakan satu komunikasi yang berasaskan komputer peribadi untuk menghantar dan menerima mesej atau bertukar maklumat melalui platform, serta konsep komunikasi digital ini juga sentiasa berkembang bergantung kepada ciptaan diri berdasarkan teknologi maklumat. Baiklah, selesai bahagian tema laman sesawang PLE, objektif atau hasil pembelajaran yang pertama ialah meningkatkan pengetahuan warganet terhadap konsep komunikasi digital seperti yang telah saya terangkan secara ringkas tadi. Jadi konsep komunikasi digital perlu diberikan pendedahan kerana konsep ini amat penting bagi warganet yang tidak lekang menggunakannya sebagai medium berkomunikasi dan menyampaikan maklumat. Seterusnya, meningkatkan pengetahuan warganet terhadap isu kewarganegaraan digital yang dipilih berhubung kait dengan objektif atau hasil pembelajaran yang ketiga, iaitu meningkatkan kesedaran warganet terhadap isu pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Hal ini kerana isu ini sebenarnya telah lama wujud dalam kalangan pengguna digital, namun tiada kesedaran yang diberikan perhatian maka wujudnya isu ini. Objektif atau hasil pembelajaran yang terakhir ialah meningkatkan kesedaran warganet terhadap etika penggunaan media sosial. Warganet sebenarnya tidak didedahkan dan tidak diberikan pengenalan penggunaan media sosial yang beretika. Oleh itu, terdapat segelintir pengguna yang telah mengganggu kesejahteraan dan keamanan pengguna media sosial sehingga menimbulkan isu yang semakin hangat diperkatakan. Jadi impaknya kesedaran kepada warganet sepatutnya diberikan dengan wujudnya inisiatif laman sesawang ini.
Jadi big idea bagi pelan pembelajaran ini ialah menyantuni etika pengguna media sosial. Jadi kemodenan dan kecanggihan teknologi telah merubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah berkembang saban tahun menjadikan ia lumrah dan trend kehidupan masyarakat pada hari ini. Dengan menyantuni etika penggunaan media sosial, warganet akan mematuhi dan menerapkan etika penggunaan media media sosial dalam kehidupan, lantas menunjukkan cerminan warganet yang sopan santun dan berbudi bahasa serta beretika. Jadi kesilapan dan kelalaian dalam penggunaan media sosial ini membawa pada yang buruk dan boleh menimbulkan fitnah. Seperti peribahasa Melayu ada menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, dan telajak perahu boleh diundur telajak kata buruk padanya. Baiklah, beralih kepada ketiga-tiga essential question, iaitu bagaimanakah anda memanfaatkan komunikasi digital, bagaimanakah anda menerapkan etika penggunaan media sosial dengan lebih efektif, dan yang terakhir sekali, bagaimanakah anda menerapkan etika penggunaan media sosial bagi mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian dalam kalangan pengguna media sosial. Ketiga-tiga essential question ini membantu pelajar melibatkan diri dengan asas pengetahuan sedia ada mereka dan melukis corak baharu antara idea. Ini menjadikan mereka lebih provokatif dan generatif. Jadi mereka mencipta perbezaan pendapat, menjadi pemangkin untuk perbincangan mendalam dan membawa kebenaran mutlak menjadi persoalan. Justeru berkaitan dengan essential question yang diberikan jelas menunjukkan kebolehan pelajar menerapkan pengetahuan yang bersifat kreatif dan kritis semasa proses pelan pembelajaran diwujudkan dan menjadi struktur dalam pembinaan laman sesawan PLE. Dalam PLE, aktiviti pertama ialah menterjemahkan kehendak tugasan berdasarkan pengetahuan metakognitif aras tinggi dengan mendapatkan maklum balas daripada pensyarah serta membina refleksi terhadap proses melaksanakan tugasan. Dalam aktiviti ini, penerapan elemen model pembelajaran murid iaitu belajar cara belajar. Aspek belajar cara belajar melibatkan proses pemikiran metakognitif, memberi maklum balas serta refleksi dalam melaksanakan tugasan. Jadi pelajar diberi peluang membina kemahiran pengetahuan, keyakinan dan efikasi kendiri melalui inquiry. Pelajar berkolaboratif dengan guru dalam mereka bentuk sebagai co-designers, belajar bersama-sama dan membantu dalam situasi pembelajaran sebagai co-learners, serta melibatkan proses kognitif yang tinggi untuk mencapai kefahaman yang mendalam tentang kandungan dan isu-isu yang merentas disiplin. Jadi pembelajaran aktif, autentik, mencabar dan berpusatkan pelajar ini diterapkan dalam tugasan pelajar. Oleh yang demikian, pelajar dapat memahami tugasan yang diberikan lantas membuat refleksi terhadap proses penciptaan laman sesawan PLE. Belajar cara belajar dapat mewujudkan kerangka 3E iaitu E1 dan E2 yang masing-masing merupakan engagement dan enhancement. Keterlibatan teknologi dalam menyelesaikan tugasan memberikan pelajar tumpuan kepada tugasan tanpa gangguan kerana teknologi yang digunakan dapat memotivasikan pelajar memulakan proses pembelajaran teknologi. Ini dapat menjadikan tingkah laku pelajar berubah daripada pasif ke aktif melalui penggunaan teknologi bersama. Seterusnya, kerangka E2 iaitu enhancement yang menunjukkan bahawa pelajar menggunakan teknologi sebagai perancang untuk membolehkan konsep dan idea mudah difahami. Bahkan bukan itu sahaja. Penggunaan teknologi ini mewujudkan laluan kepada pelajar untuk mempamerkan pemahaman terhadap matlamat pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tradisional. Contohnya menggunakan aplikasi Google Scholar untuk mencari e-journal dan artikel yang berkaitan dengan isu yang dipilih bagi membuat pembacaan dan membina pelan pembelajaran. Seterusnya, kerangka 3R yang melibatkan RS iaitu relationship. Ini menunjukkan bahawa kebolehan pelajar mencapai tahap
D iaitu adaptasi daripada konsep belajar cara belajar. Interaksi pelajar dengan pensyarah menjadikan pelajar menguasai tahap D sebagai adaptasi kerana berjaya mencipta daripada penilaian pengalaman dan maklumat yang diberikan oleh pensyarah. Penerapan konsep 6C dalam aktiviti ini juga dapat diterapkan apabila C1 iaitu sahsiah, C2 kewarganegaraan, C3 kolaboratif, C4 komunikasi dan C6 iaitu pemikiran kritis. Pelajar menunjukkan sahsiah iaitu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti semasa melaksanakan tugasan ini dan menerapkan aspek kewarganegaraan dengan menunjukkan semangat patriotisme dan menunjukkan identiti nasional yang berpandukan prinsip rukun negara. Pelajar berkolaboratif dengan pensyarah dalam memahami dan membina refleksi dalam proses melaksanakan tugasan dan berkomunikasi dengan pensyarah lantas mewujudkan konsep C6 iaitu pemikiran kritis apabila pelajar berjaya mewujudkan pemikiran kritis semasa proses tugasan dilakukan. Semasa proses belajar cara belajar diterapkan dalam proses menyelesaikan tugasan, pelajar menggunakan sumber digital iaitu YouTube video, e-journal dan visual atau grafik sebagai bahan rangsangan. Baiklah, seterusnya dalam model pembelajaran murid yang kedua iaitu perhubungan. Pelajar menjalinkan hubungan dan menggunakan jaringan dengan rakan pembelajaran tempatan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru dalam tugasan. Jadi elemen 3E engagement, enhancement dan extension dapat diterapkan kerana pelajar berjaya mewujudkan peluang terlibat dengan pembelajaran pada bila-bila masa kerana teknologi membantu menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman hidup seharian pelajar. Ini merupakan salah satu hubungan matlamat pembelajaran dengan pengalaman sebenar dalam kehidupan. Malah, melalui penggunaan teknologi, pelajar dapat membina kemahiran insaniah secara autentik yang digunakan dalam kehidupan seharian. Perkongsian yang dilakukan telah mewujudkan kemahiran insaniah dalam diri pelajar dalam masa yang sama. Kemahiran komputer dan kemahiran sosial dapat diasah dan diterapkan. Seterusnya, kerangka 3R dalam jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran digital mencapai relationship iaitu tahap D yang berjaya membuat penilaian berdasarkan pengalaman dan maklumat yang diberikan untuk dijadikan bahan untuk dimuatkan dalam laman sesawang PLE. Konsep pembelajaran bermakna 6C dapat dimanfaatkan dengan penerapan kapasiti pedagogi baharu bersama menguasai kandungan dengan penciptaan dan penggunaan pengetahuan baharu dalam kehidupan lantas mewujudkan pembelajaran bermakna. Ini jelas terjadi apabila pelajar berjaya menerapkan 6C pembelajaran bermakna semasa menjalankan temu bual bersama rakan pembelajaran digital yang berkongsi pengalaman dalam kehidupan lantas membantu pelajar mencipta pengetahuan dan kemahiran baharu dengan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan. Jadi teknologi yang digunakan dalam proses interaksi jalinan berlangsung ialah medium Google Meet, email dan media sosial. Model pembelajaran murid yang ketiga iaitu aspirasi. Aspek aspirasi dalam komponen ini melibatkan pencapaian pelajar dalam melaksanakan tugasan. Aspek ini dipengaruhi oleh jangkaan pelajar terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka. Jadi pelajar harus diberi peluang untuk melaksanakan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya dengan bimbingan guru. Pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya secara langsung berkaitan dengan pentaksiran sebagai pembelajaran.
Menerusi aspirasi yang ada pada diri pelajar itu sendiri, pelajar akan menjadi lebih bermotivasi dan dapat meningkatkan minat mereka dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Oleh itu, berdasarkan aspirasi komponen ini, pelajar menggunakan sistem digital iaitu aplikasi Google dan media sosial untuk memberikan perkongsian di media sosial setelah melaksanakan pembentangan laman sesawang PLE. Jadi pelajar telah merangka jangkaan dan persepsi pencapaian pelaksanaan tugasan berdasarkan usaha yang dilakukan bagi menyumbangkan pemanfaatan laman sesawang yang dibina kepada peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, proses aplikasi kerangka 3E yang terlibat ialah enhancement. Ini kerana berkaitan aspirasi yang menjadikan pelajar mengembangkan laman sesawang kepada dunia luar bilik darjah. Ini menjadikan pelajar memperolehi maklumat di luar buku teks, memahami dengan mendalam dan memberi pemahaman yang senang mengikut cara belajar pelajar itu sendiri yang kreatif dan inovatif. Maklum balas daripada masyarakat luar terhadap laman sesawang yang dicipta boleh dijadikan satu wadah untuk pelajar belajar menerima pendapat dan maklumat baru di luar kebiasaan mereka. Penglibatan kerangka 3R iaitu rigor and relevant yang jelas merujuk kepada hasil dari aktiviti PNP yang direka bentuk untuk mencapai sasaran pembelajaran. Aktiviti yang direka bentuk melalui harapan dan pengalaman ini jelas menunjukkan penglibatan model pembelajaran belajar iaitu elemen aspirasi murid. Justru dalam rigor and relevant juga meletakkan harapan yang tinggi iaitu menyasarkan kuadran D yang membolehkan pelajar mencipta sesuatu. Jadi galakan daripada penciptaan ini juga boleh berlaku daripada pandangan atau maklumat daripada responden, pengalaman dan maklumat tambahan yang berkaitan kehidupan maupun sokongan daripada guru. Seterusnya, konsep pembelajaran bermakna 6C dapat dimanfaatkan dalam kompetensi global 6C yang dikembangkan sehingga ke peringkat global. Hal ini kerana perkongsian laman sesawang yang naik dan dikongsikan sehingga mencapai individu global. Aspirasi dalam penciptaan laman sesawang berjaya dicipta apabila kompetensi 6C berjaya diterapkan. Pelajar yang berfikiran kritis berfikir untuk menyelesaikan dan membantu manusia dalam menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran, berfikiran positif dalam kecekapan menggunakan minda, menghasilkan idea yang baru, asli dan bernilai. Seterusnya, pelajar berkolaborasi bersama beberapa individu dan berjaya mencapai hasil yang diinginkan iaitu penciptaan laman sesawang PLE. Di samping itu, kemahiran komunikasi yang diterapkan bagi menyampaikan maklumat, berinteraksi dengan pihak lain dan berkongsi pendapat. Jadi pelajar yang mempunyai perwatakan yang menarik, berprinsip dan integriti dalam menyiapkan tugasan dengan bersungguh-sungguh dan pelajar yang mempunyai identiti nasional dalam penciptaan laman sesawang ini. Baiklah, ini adalah contoh, maafkan saya, ini adalah laman utama daripada laman sesawang PLE yang telah saya cipta. Laman utama saya menceritakan tentang sinopsis apa yang terkandung dalam laman sesawang yang telah saya cipta. Yang pertama adalah komunikasi digital, yang kedua visi dan misi komunikasi digital. Seterusnya, pada laman yang kedua, saya menceritakan tentang konsep komunikasi digital dan saya meletakkan bahan e-journal, video YouTube dan beberapa info tambahan tentang jenis komunikasi digital
contoh aplikasi komunikasi digital dan kelebihan serta kelemahan. Jadi saya masukkan juga maklumat tambahan berkaitan dengan konsep mengenai komunikasi digital yang saya letakkan sebagai tema dalam laman sesawang yang telah saya cerita. Seterusnya ialah laman yang ketiga, saya menceritakan isu kewarganegaraan digital yang dipilih iaitu pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Jadi yang pertama saya menceritakan tentang pengenalan tentang apakah maksud di sebalik isu yang wujud yang saya pilih ini. Dan saya lampirkan juga yang e-journal dan video YouTube serta bahan bacaan seperti dari akhbar berita harian online. Seterusnya saya juga meletakkan tentang contoh, faktor, implikasi dan intervensi. Jadi pengunjung akan menekan button yang telah saya letakkan dalam laman ini untuk meneruskan penjelajahan tentang isu yang telah saya pilih. Jadi dalam laman contoh, saya melampirkan satu video YouTube sebagai rangsangan dan satu laman sesawang dan satu akhbar Kosmos yang menceritakan tentang contoh pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Saya juga sertakan beberapa contoh pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Antaranya fitnah, buli, perjudian, cetak rompak dan pelanggaran privasi. Seterusnya, laman faktor pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Jadi faktor yang pertama ialah kawalan diri, yang kedua didikan ibu bapa, yang ketiga pengaruh rakan sebaya, yang keempat didikan agama. Yang kelima, tiada pengamalan rukun negara. Yang keenam, kesedaran etika dalam penggunaan media sosial. Dan yang terakhir sekali ialah tiada penguatkuasaan yang holistik. Jadi saya sertakan juga maklumat tambahan yang merangkumi daripada pelbagai jenis bahan digital iaitu e-journal, akhbar, berita harian online dan juga video YouTube. Baiklah, seterusnya adalah pecahan daripada laman isu. Pecahan yang ketiga, saya sertakan implikasi pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Jadi saya meletakkan 7 implikasi pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Saya juga sertakan maklumat tambahan berkaitan implikasi pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial yang terdiri daripada 3 akhbar dan satu saya pilih daripada Brunei dan terdapat juga YouTube video dan e-journal sebagai bahan bacaan tambahan. Seterusnya untuk pecahan daripada laman isu ialah intervensi. Intervensi ialah cara mengekang isu pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial. Jadi yang pertama ialah peranan institusi kekeluargaan yang dipecahkan kepada 3 peranan. Seterusnya, peranan institusi pendidikan dan kerajaan. Jadi, peranan institusi pendidikan juga memainkan peranan yang penting daripada pendidikan sekolah rendah lagi. Seterusnya, dibawa kepada sekolah menengah dan pengajian tinggi. Tidak dilupakan peranan kerajaan dalam memperkasakan penguasaan undang-undang dan memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Dalam laman ini juga saya menyertakan maklumat tambahan iaitu YouTube video. Terdapat 2 YouTube video, satu e-journal
dan satu infografik. Baiklah, laman yang keempat ialah jalinan dan jaringan bagi isu kewarganegaraan digital. Jadi saya sertakan tinjauan awal yang telah saya lakukan menggunakan Google Form. Jadi saya memberikan Google Form ini kepada pengguna dari pelbagai peringkat umur daripada sekolah rendah, sekolah menengah, pengajian tinggi dan kepada golongan dewasa yang sudah lama menggunakan media sosial. Jadi pada jaringan saya juga menyertakan jalinan bersama rakan pembelajaran yang merupakan pensyarakanan di Universiti Teknologi Malaysia. Baiklah, seterusnya adalah laman perkongsian dan maklum balas. Jadi saya menyertakan maklum balas kepada pengunjung yang mengunjungi laman sesawan saya dan saya letakkan Padlet untuk mereka memberikan maklum balas terhadap laman sesawang yang telah saya cipta. Jadi pada halaman ini juga saya menyertakan perkongsian yang telah saya kongsikan di laman media sosial saya seperti Twitter, akaun Twitter, akaun Facebook dan akaun Instagram. Akhir sekali, laman yang terakhir ialah profil laman sesawan isu kepelanggaran etika dalam penggunaan media sosial iaitu saya sebagai pelajar PPSMP Bahasa Melayu 1 ambilan Jun 2021 di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.